Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas fiqah tahun 1 pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, pelajar-pelajar sekalian, apa khabar? Sihat ke? Hari ini kita sambung pelajaran fiqah tahun 1. Kita ulang kaji sikit dululah. Kita ulang kaji dulu pada kelas yang pertama, iaitu kita belajar tentang ibadah. Ingat lagi tak apa tu ibadah? Ibadah ialah pengabdian diri kepada Allah, sama ada perkataan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariat. Senang cerita, kita pengabdian ni maksudnya kita menyembah kepada Allah. Sama ada cara kita melakukan dengan cara perkataan, seperti apa? Ibadat membaca Al-Quran. Kita melakukan ibadat melalui perkataan, kita sebut, kita baca. Atau perbuatan, apa contoh ibadat yang kita buat secara perbuatan? Kalau kita tengok dekat gambar bawah tu, ada perbuatan menyapu, ada perbuatan tolong orang tu melintas jalan. Itu pun dikira ibadat perbuatan. Ada juga ibadat yang ada dua-dua, ada perkataan, ada perbuatan. Contoh macam solat. Solat kita ada perkataan, kita baca surah Al-Fatihah. Kita juga ada perbuatan, kita rukuk, kita sujud, kita duduk tahiyat. Yang bertepatan dengan syariat, maksudnya kita melakukan ibadat tertentu tu mengikut syarat-syarat dan cara-cara yang tertentu. Untuk ibadat khusus lah. Kalau ibadat umum, dia tidak ada syarat. Okey, muka surat 2 kita ulang kaji dulu. Contoh-contoh ibadat. Yang pertama ada apa tu? Solat berjemaah. Yang kedua gambar apa? Membaca Al-Quran. Yang ketiga gambar apa ni? Membantu orang tua. Yang keempat gambar apa? Solat jenazah. Apa beza solat berjemaah gambar nombor 1 ni dengan solat jenazah? Solat berjemaah, kita solat untuk diri kita. Kita solat untuk diri kita ramai-ramai. Tapi solat jenazah, kita solat untuk mayat, untuk orang Islam yang sudah meninggal dunia. Gambar kelima, gambar apa ni? Bersedekah. Bersedekah tu apa? Awak beri awak punya duit, harta ke dalam tabung. Bersedekah, menginfak. Okey. Kemudian muka surat 3 pun kita dah belajar. Kita ulang kaji gambar pertama, gambar bangun tidur. Ibadah apa yang kita buat bila bangun tidur? Kita baca doa tidur. Baca doa tidur adalah ibadat
khusus. Dia diajarkan, Nabi ajar kita melalui hadis. Yang kedua, gambar apa? Gambar sedang mandi. Jadi menjaga kebersihan diri adalah ibadat khusus ke ibadat umum? Ibadat umum. Dia perbuatan yang baik bila kita buat kerana Allah, jadi ibadat umum. Gambar nombor 3. Solat apa waktu pagi? Solat subuh. Solat subuh ibadat khusus ke ibadat umum? Ibadat khusus. Gambar nombor 4. Lepas solat subuh, awak pun belajar kelas pagi. Jadi masa belajar, awak buat apa? Dikira ibadat umum ke ibadat khusus belajar? Kalau kita belajar kerana Allah, kita dapat pahala ibadat umum. Gambar nombor 5. Lepas kelas pagi, masuk waktu solat tengah hari. Solat apa tengah hari? Solat zuhur. Di solat zuhur, ibadat khusus ke ibadat umum? Solat ibadat khusus. Lepas solat zuhur, awak kelas petang pula. Awak belajar waktu petang. Jadi belajar samalah macam tadi, pagi tadi awak belajar, jadi ibadat umum. Lepas kelas petang, waktu petang awak solat asar. Solat asar ibadat apa? Gambar nombor 7. Ibadat khusus. Lepas solat asar, gambar nombor 8, awak pergi bersukan. Tak kisahlah main bola ke, main basikal ke, main badminton ke, berjoging ke, menjaga apa? Kesihatan dirilah, dapat ibadat umum. Gambar nombor 9. Lepas dah petang-petang, masuklah waktu maghrib. Jadi kena solat maghrib. Solat maghrib ibadat khusus. Gambar nombor 10. Lepas solat maghrib, kita solat apa? Solat isyak. Jadi waktu antara maghrib dengan isyak tu sekejap saja. Jadi lepas solat maghrib, tunggu sampai solat isyak, kita solat isyak pula. Solat isyak ibadat khusus ke umum? Ibadat khusus. Gambar nombor 11. Dia sedang belajar. Jadi lepas solat isyak, ada yang buat kerja sekolah. Siapa yang cikgu dia bagi kerja sekolah, dia siapkan kerja sekolah waktu malam. Jadi awak buat kerja sekolah, belajar, dapat pahala ibadat umum ke ibadat khusus? Ibadat umum. Dan yang terakhir, gambar nombor 12, tidur. Tidur pun dapat pahala ibadat kalau kita niatkan tidur supaya esok kita dapat melakukan ibadat. Jadi kita tidur kerana Allah lah, dapatlah pahala ibadat umum. Jadi apa beza ibadat umum dengan ibadat khusus? Ibadat khusus ialah perbuatan yang kita diperintahkan, kita disuruh melakukannya, yang mana cara nak lakukan tu ada cara-cara tertentu, diajarkan. Kita kena belajar cara yang tertentu. Macam solat, kita tak boleh sesuka hati solat. Dia ada cara-cara dia. Kena berdiri betul, kena baca niat, kena takbiratul ihram, kena baca surah Al-Fatihah, sampailah awak bagi salam dekat tahiyat akhir. Dia ada cara yang tertentu. Tengok dekat ni muka surat 4. Alamak. Muka surat 4. Ni contoh ibadat khusus. Yang pertama, solat. Yang kedua, zakat. Membayar zakat. Jadi bayar zakat pun ada cara yang tertentu. Ada bilangan duit yang tertentu yang perlu dibayar. Dan duit zakat tu bukan semua orang dapat, orang tertentu sahaja. Jadi peraturan membayar zakat tu Allah yang tentukan, Allah yang turunkan di dalam Al-Quran. Jadi dia adalah ibadat khusus. Gambar nombor 3. Orang sedang berpuasa. Dia tahan diri dia daripada makan dan minum ataupun perkara yang membatalkan puasa. Daripada waktu bila? Daripada waktu subuh, terbit fajar, sehingga terbenam matahari waktu maghrib. Jadi puasa ni pun
adalah ibadat khusus. Dia punya cara-cara dia semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gambar yang keempat, menunaikan haji. Jadi menunaikan haji pun ada cara-cara nak melakukannya, tak boleh sesuka hati. Jadi dia adalah ibadat khusus. Tengok muka surat 5, ibadat umum. Apa dia ibadat umum? Apa-apa perbuatan yang baik, bila kita buat kerana Allah, dia jadilah ibadat umum. Gambar pertama, dia buat apa tu? Membantu ibu bapa. Tak kisahlah awak tolong apa. Dekat gambar tu dia tolong kupas bawang. Jadi kalau awak tolong apa-apa pun, dikira ibadat umum. Gambar kedua, gambar apa tu? Berniaga. Jadi memang dah kerja dia berniaga. Dia nak cari nafkah kerana Allah, dapatlah pahala umum. Gambar ketiga, awak pelajar-pelajar, memang awak punya tugas adalah untuk belajar dekat sekolah, tapi sekarang belajar online lah kat rumah. Jadi bila awak belajar kerana Allah, dapatlah pahala umum. Pahala ibadat umum. Ibadat umum. Gambar nombor 4, menyapu sampah. Jadi sapu sampah antara contoh menjaga kebersihan. Bila kita jaga kebersihan kerana Allah, dapatlah pahala ibadat umum. Gambar kelima, gambar gotong royong. Gambar keenam, gambar mencuci kereta. Ayah dia tengok, maksudnya dia tolong ayah dia cuci kereta. Kalau buat, dapat pahala ibadat umum. Itu yang kita dah belajar pada kelas yang mula-mula sekali lah. Okey, kita pergi muka surat 8. Muka surat 8. Ni nombor 8 ni, saya zoom. Cari nombor ni. Okey, nombor 8, muka surat 8. Tujuan manusia dijadikan. Kenapa manusia hidup dekat dunia? Kenapa manusia dijadikan? Perhati dan faham. Gambar pertama, gambar budak sedang membaca ataupun belajar lah. Gambar kedua, gambar bayi. Bayi tu tengah buat apa tu? Tengah main. Gambar ketiga, gambar orang sedang solat berjemaah, solat beramai-ramai. Gambar keempat, gambar dua orang perempuan sedang bersalaman, ataupun kita panggil menjaga silaturahim. Apa maksud gambar-gambar ni? Apa maksud dia? Apa tujuan manusia dijadikan? Kita kena kaitkan dengan ayat Al-Quran dekat bawah ni. Dalil naqli firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa boleh ngaji? Tak apa, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya, dan ingatlah aku, yakni Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku. Jadi Allah kata, Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah kepada Allah. Maksudnya apa? Tujuan kita dijadikan dekat dunia ni untuk kita beribadat kepada Allah. Jadi sama ada ibadat khusus ke ataupun ibadat umum ke, dia adalah ibadat lah. Jadi awak belajar niat kerana Allah, dapat pahala ibadat. Awak jaga adik awak, kan ada bayi tu, siapa yang tolong mak dia jaga adik dia, jaga bayi tu, dapat pahala ibadat umum. Siapa yang jaga solat, dapat pahala ibadat khusus. Siapa yang jaga silaturahim, dapat pahala ibadat khusus. Silaturahim nampak macam perbuatan baik, tapi dia juga disuruh
diperintahkan di dalam agama Islam. Dia dikira ibadat khusus lah. Okey, boleh dapat. Tujuan manusia dijadikan. Kita dijadikan untuk beribadat kepada Allah. Sebab itu bila kita belajar, kita kena niat kerana Allah. Hikmah ibadat. Hikmah ibadat. Apa maksud hikmah? Hikmah ni adalah kelebihan di sebalik sesuatu. Faham ke ni? Tak apa, maksudnya bila kita buat ibadat, apa yang kita dapat? Yang pertama, kita dapat apa? Bertambah kasih kepada Allah dan Rasul. Bila kita buat ibadat, kita rasa sayang dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, bila kita buat ibadat, kita dapat apa? Bertambah kasih kepada kedua-dua ibu bapa. Yang ketiga, menanamkan sifat sabar dan ikhlas. Yang keempat, memupuk sifat kasih sayang. Jadi kalau kita selalu buat ibadat, sama ada ibadat khusus ke, ibadat umum ke, nanti kita dapat hikmah ini, 4 hikmah ini. Dapat kasih, bertambah kasih kepada Allah dan Rasul, bertambah kasih kepada kedua-dua ibu bapa. Kasih ni apa? Bukan nama orang Saya tahu ada pelajar yang namanya kasih tapi bukan kasih nama orang. Maksudnya bertambah rasa sayang kepada Allah dan Rasul, bertambah rasa sayang kepada ibu bapa. Dapat ada sifat sabar dan ikhlas. Bila kita solat slow-slow, jangan solat laju-laju. Dia melatih kita sabar. Lepas tu bila kita buat ibadat kerana Allah, belajar kerana Allah, solat kerana Allah, kita dapat sifat ikhlas. Yang keempat, memupuk sifat kasih sayang. Okey. Aktiviti. Yang pertama, murid berbincang dalam kumpulan. Tak adalah kumpulan kan, awak duduk rumah. So kita bincang sama-sama lah. Saya dengan awak lah satu kumpulan. Murid berbincang dalam kumpulan tentang perkara-perkara berkaitan ibadat. Bincangkan dalam kumpulan tentang perkara berkaitan ibadat. Okay, jadi kita bincangkan apa yang awak faham tentang ibadat umum dan ibadat khusus. Semula, apa tu ibadat umum? Apa perbuatan yang kita buat kerana Allah. Contoh, awak tengah buat apa tu? Tengah kelas online lah kan? Tengah kelas online belajar. Awak buat kerana Allah, dia ibadat umum. Siapa yang tengah sambil makan? Tengok kelas online sambil makan. Bila kita makan, kita niat kerana Allah supaya makanan tu dapat bagi kita tenaga nak buat ibadat. Jadi dapatlah pahala ibadat umum. Lepas kelas ni awak buat apa? Awak tolong mak ayah awak. Buat kerana Allah, dapat pahala ibadat umum. Nanti masuk waktu zuhur, awak solat zuhur, ikut mak ayah awak solat, awak dapat pahala ibadat umum. Okey. Nombor 2, aktiviti nombor 2, simulasi melakukan perkara-perkara yang baik sesama murid. Ini tak dapat nak buat lah. Okey. Tahukah anda sabda Rasulullah SAW bermaksud, hendaklah kamu beribadat kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia, yakni Allah, melihat kamu. Riwayat Muslim. Maksudnya, bila kita solat ni, ataupun kita buat apa-apa ibadat lah. Contohlah awak belajar kan, ibadat umum kan, awak buat tu, awak rasa yang Allah sedang melihat awak. Awak kena buat elok-elok, kena buat baik-baik. Kalau awak tak dapat nak rasa yang Allah sedang silap, seakan-akan kamu melihatnya, seolah-olah kita sedang
melakukan ibadat tersebut di hadapan Allah. Tapi kalau kita tak dapat nak membayangkannya, kita kena tahu yang Allah sedang melihat kita. Bila kita tahu Allah sedang melihat kita, kita akan buat dengan bersungguh-sungguh. Kita tidak melakukan perkara yang buruk, yang jahat dan sebagainya. Okey, apa ni? Amalkan. Hendaklah berbuat baik kepada semua makhluk. Okey, sampai situ sajalah pelajaran pertama. Pelajaran kedua kita masuk pada kelas akan datang nanti, insya-Allah. Untuk latihan hari ni tak ada. Pada kelas akan datanglah, insya-Allah kita buat latihan sikit untuk tajuk pertama, tajuk ibadat, insya-Allah. Okey, jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.